Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ni pagi Jumaat kan adalah sikit masa yang kita nak kongsi sikit berkenaan satu topik. Biasalah kan, topik hari ni berkenaan dengan hibah. Kan sebenarnya tahu kan, ramai yang tahu tentang hibah. Jadi satu pemberian seorang, orang kata bagi sukarela ataupun orang kata atas dasar kasih sayang, berikan harta kepada seorang tanpa ada balasan. Ni lebih kurang definisi hibah lah. Ramai yang tahu tentang hibah kan. Jadi kita nak bincang sikit berkenaan dengan hibah. Tapi hibah mesti ada akad. Satu akad, orang kata, yang mengenai pemberian milik seseorang kepada orang yang lain tanpa ada balasan. Biasa orang kata apa? Pemberian kasih sayang. Macam-macam lah kan. Tapi hibah ni tak ada orang kata terikat dari segi jumlah. Berapa banyak yang kita nak bagi terpulang. Tapi mestilah jumlah tu ada kan. Mestilah apa, barang tu ada. Jangan tak ada pula kan. Jadi kebiasaan lah kan, kita hibah kepada apa, anak kita, cucu kita, jiran kita, kawan kita, atuk kita, terpulang pada siapa saja yang anda ingin berikan harta anda secara hibah. Jadi dia tak ada orang kata terikat. Yang pastinya orang kata kalau nak buat hibah ni, pastikan kita buat pada orang yang betul lah, badan-badan yang orang kata yang biasa membuat hibah. Macam kami, macam saya sebagai peguam syar'i biasa membuat perjanjian hibah ni. Dan siapa yang berminat untuk membuat orang kata perjanjian hibah, boleh telefon saya pun boleh buat, tak ada masalah. Dan kita akan buat sebaik mungkin. Jadi kita nak cerita berkenaan dengan hibah pagi ni. Dan sekiranya ada apa persoalan dan orang kata ada apa yang selama ni mencari kemusykilan, boleh WhatsApp saya, di telefon saya cuba jawab sekiranya ada masa nanti. Okey. Sekarang ni kita nak tengok rukun hibah lah. Apa yang perlu ada untuk memenuhi rukun hibah? Pertama, mestilah pemberi hibah. Pemberi hibah ni adalah orang yang mempunyai harta tersebut. Mesti satu. Kedua, penerima hibah. Pastilah orang yang akan menerima hibah tu siapa. Kalau tak ada, tak boleh lah kan. Ataupun orang yang apa, yang belum dilahirkan lagi ataupun tak tahu siapa, tak boleh. Dia mesti ada pemberi dan penerima hibah, mesti wujud ketika itu. Kemudian orang kata barang yang nak hibahkan tu, kita nak bagi apa? Contoh rumah, contoh kita nak bagi tanah. Pastikan tanah tu ketika itu milik kita. Jangan tanah tu milik orang lain, belum lagi hak milik kita, kita dah hibahkan. Itu tak memenuhi rukun hibah. Kemudian ada akad ijab dan kabul. Ada akad lah, penerima, orang kata pemberi dan penerima hibah. Mesti ada akad. Okey, mesti ingat tu. Jadi banyak juga saya lihat perjanjian yang dibuat sendiri. Dibuat agak-agak boleh lah. Jangan dia ada, orang kata kalau nak buat perjanjian hibah tu, pastikan memenuhi lah karakter-karakter. Maksudnya perjanjian hibah, syarat hibah tu mesti dipenuhi. Jangan kita buat nak jimat, lepas tu rasa boleh lah cara orang tu lama-lama. Jangan. Bila ada pertelingkahan nanti di mahkamah, itu masa tu kita menyesal lah. Sebab tak dapat mengikut kehendak apa yang kita nak hibahkan. Okey, saya nak bagi tahu sini juga berkenaan hibah. Hibah, harta yang kita nak bagi ni, pastikan harta yang wujud. Sekarang sebelum ni saya dah bagi tahu, harta itu wujud dan hak milik kita sendiri. Bukan harta milik orang lain. Dan kita layak atau boleh pegang harta tu. Kan? Contoh katakanlah rumah kan, milik kita, nama kita. Boleh. Tapi kan nama adik kita, nama orang lain, kita nak hibah pada orang lain, tak memungkinkan. Sebab segi undang-undang, nama atas harta tu adalah yang punya milik rumah tersebut. Kalau bukan nama, walaupun kita bayar, walaupun kita kata
itu adalah milik kita, tetapi dari segi title adalah nama orang, tidak boleh. Jadi isu-isu begini selesaikan dulu. Kalau bukan milik kita, selesaikan tukar nama kita dulu, pastikan dah lengkap baru kita hibahkan. Jangan ketika itu nama orang lain atau milik orang lain, tak boleh sama sekali. Kemudian apa lagi? Tanah, apa, emas, apa lagi, saham, duit terpulang, nak buat, nak bagi 100,000, 200,000, sejuta, 2 juta terpulang, pastikan dalam akaun kita mempunyai banyak itu, jumlah itu. Contoh kita kata nak bagi 100,000, tapi jumlah akaun kita ada 10,000, macam mana kan? Maksudnya tak cukup lah. Segi kemilikan tu tak ada. Pastikan banyak perkara juga kita nak lihat kalau kita nak hibahkan seseorang, nak hibahkan harta kita pada seseorang. Itu di antara contoh yang saya nak bagilah. Pastikan pemilikan harta tu pada kita dan kita orang kata ada wujudnya harta tersebut. Okey. Kemudian kan tadi saya dah bagi tahu hibah ni nak bagi pada siapa tu pulang. Nak bagi pada adik, bagi pada anak, pada isteri dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kepada hadis Rasulullah SAW kata apa? Kita kena berlaku adil dengan anak-anak. Betul tak? Sebab kalau kita nak bagi hibah ni, kalau kita ada 3 orang anak kan, kita bagi anak yang sulung je, so anak yang kedua ketiga macam mana pula kan? Jadi kita sebenarnya kalau nak hibah, kita buat yang orang kata berlaku adil lah. Kalau anak pertama ke dapat, 2 pun 3 pasti dapat. Kalau kita bagi pada seorang, nanti anak yang kedua ketiga kata apa pula kan? Walaupun hibah ni tak adalah orang kata mensyaratkan tak boleh, tetapi Rasulullah SAW bersabda kena berlaku adil kan. Kita tengok sini hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, bermaksud bertakwalah kepada Allah Subhanahu Taala dan berlaku adillah sesama anak-anak kamu. Ada juga saya lihat kan, buat hibah kepada anak yang dia sayang saja. Kan ada adik-adik yang lain. Jadi Rasulullah SAW bersabda kena berlaku adil. Mungkin kita rasa, mungkinlah terasa hati, mungkin tak jaga dia, mungkin ada masalah sebelum ni, so kita mengenepikan adik-adik yang lain. Rasanya tak molek lah, ataupun rasa sebaik-baiknya berlaku adil. Jadi terpulang pada anda sendiri, tapi Rasulullah SAW bersabda kena berlaku adil. Nak buat hibah, buatlah hibah, tapi fikirkan juga anak-anak yang lain. Jadi sebelum ni saya dah tengok dah, dan saya dah satu kes saya yang mana menghibahkan anak yang sulung saja, anak lelaki je, sedangkan ada adik-adik yang lain yang perempuan yang tak dapat hibah tu. Pelik juga kan? Maknanya arwah hibahkan semua harta kepada abang sulung, sedangkan adik-adik yang lain pun bukannya senang, bukannya orang yang orang kata bekerja yang besar-besar kan, duduk kampung, duduk Felda. Jadi diorang pun terkedulah kenapa diorang tak dapat. Ketika hidupnya bukan dia tak nak melawat orang tua, tapi susah, tak ada transport, duit tak ada. Jadi itu menyebabkan hibah tu dibuat pada abang tu saja, sebab abang tu mungkin berduit, sesiasa balik kampung, sesiasa melihat abang ayahnya. Jadi begitulah keadaannya. Jadi tak boleh salah menyalahkan orang lain, tapi kita kena ingat kalau kita buat hibah pada salah seorang akan menyebabkan terasa hati pada adik-adik yang lain. Kita dah mati, tapi mereka masih bergaduh berkenaan harta tersebut. Diorang tak setuju bahawa itu adalah hibah yang betul lah. Maksudnya abang mereka telah memanipulasi sehingga semua harta dikaup oleh abangnya sendiri. Jadi kita tak nak dengar lah. Bila bergaduh, dah lah bapa meninggal dunia, hubungan keluarga adik-beradik renggang disebabkan harta yang ditinggalkan oleh bapa kita ataupun ibu kita. Kita kena lihat juga kepada kemaslahatan, kemudaratan kan. Jadi pastikan hibah yang kita buat tu orang kata mendapat, orang kata kebahagiaan ataupun mendapat
satu titik tolak yang terbaik lah untuk anak-anak kita yang akan meneruskan hidup mereka. Dengan duit-duit kita tu mungkin membantu mereka untuk menaik tarafkan kehidupan mereka, dapat berniaga ke, dapat gunakan untuk bayar hutang dan sebagainya. Itu adalah lebih terbaik. Baik, panjang pula berkenaan hibah ni. Kalau nak cerita sampai habis, saya pun rasanya tak cukup kan. Nanti saya akan buat beberapa slot untuk orang kata nak bagi info berkenaan hibah ni. Sebab hibah ni, isu harta ni jangan main-main ya. Tanah setakan kera tapi direbut. Siapa kata tak nak harta? Harta pusaka ni lah yang biasa direbut dan juga dipermasalahkan di mahkamah syariah. Jadi sama-samalah kita jaga hubungan kita dengan keluarga kita dan juga adik-adik kita. Jadi sikit saja berkenaan definisi hibah pada hari ini. Saya nak cerita lagi, kita akan jumpa lagi short video yang saya akan datang. Jadi sedikit saja hari ini berkenaan dengan hibah. Sikit berkenaan hibah. Pastikan hibah hak milik kita dulu. Pastikan yang kita nak hibah sebut adalah hak milik kita sendiri dulu, baru kita hibahkan pada penerima hibah. Pastikan penerima hibah juga wujud ketika itu ada. Bukannya orang yang hilang, orang yang tak ada tak boleh dibagi pada orang yang tidak ada, dah meninggal ke, ataupun tak wujud lagi ke, dalam perut lagi ke, tak boleh. Kemudian penerima hibah pastikan bukanlah orang yang, kalau anak kecil, orang kecil pastikan ada pemegang amanah untuk penerima hibah. Jadi sebab dia masih kecil, tak cukup umur, jadi kena lantik pemegang amanah untuk penerima hibah. Kemudian ada ijab dan kabul, dan sebelum itu dia adalah harta tu mesti harta yang milik kita, bukan milik orang lain. Baik, sikit input berkenaan dengan hibah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi video saya seterusnya. Dan sekiranya ada permasalahan tentang hibah, boleh hubungi saya, WhatsApp saya di talian telefon yang akan saya nyatakan dalam video ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.